Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita kembali sekali lagi ke dalam teknik ataupun bengkel syariah 1 STPM semester yang pertama tahun 2021 untuk pelajar STPM semester 1 2021 insya-Allah. Kita sambung topik yang telah kita bincangkan pada sebelum ini, iaitu topik berkenaan dengan teknik-teknik bagi menjawab soalan kertas syariah semester yang pertama 2021 STPM insya-Allah. Okey, kita lihat kepada persediaan. Kalau sebelum ini kita melihat kepada cara ataupun kata kunci soalan yang akan ditanya. Kemudian saya nak maklumkan kepada pelajar-pelajar untuk persediaan dan perancangan pelajar berkaitan dengan cara pelajar semasa sebelum peperiksaan bermula, semasa peperiksaan bermula dan seterusnya ketika menjawab soalan peperiksaan. Okey, persediaan perancangan pelajar yang pertama sekali, pelajar kena buat persediaan yang menyeluruh. Maksud saya, pelajar yang nak menduduki peperiksaan STPM, peperiksaan SPM ke, peperiksaan mana-mana peperiksaan, pelajar hendaklah membuat penyediaan ataupun persediaan yang menyeluruh. Makna dengan kata lain, pelajar dah ready. Bukan kata baru nak, esok nak periksa, hari ni baru nak baca. Itu bukan satu pelajar yang baik lah pada saya. Pelajar yang nak cemerlang, pelajar yang dah ready. Nak peperiksaan dia dah bajet dah. Jadual peperiksaan pun dah keluar. Maknanya dia dah ready bila nak mulakan persediaan. Maksudnya sekarang ni, pelajar dah ready dah. Tunggu masa saja. Kemudian yang kedua, pelajar diminta buat penekanan kepada tajuk-tajuk tertentu. Sekarang kita dah belajar, pada ustaz rasa kita dah habis silibus. Silibus kita dah habis dah, cuma kita di peringkat ulang kaji dan kita cubalah buat penekanan kepada tajuk-tajuk tertentu. Nak buat tajuk tertentu macam kita ada buat spot soalan. Contoh dengan membuat kajian tahun-tahun lepas. Contohnya cuba tengok ustaz buat satu contoh lah. Kajian terhadap soalan-soalan yang telah tahun lepas punya. Okey, kita lihat contoh. Kalau kita lihat pada contoh soalan-soalan yang kita spot, kita tengok pada kekerapan. Pada ustaz rasa kita kena tengok kepada kekerapan soalan yang keluar. Contoh, okey, pada tahun sebelumnya, kalau kita lihat tajuk munakahat, muamalat dulu mula-mula, tajuk muamalat. Kalau tengok tahun 2013 sampailah kepada tahun 2020 yang merah tu, maknanya tahun 2021. Kalau kita lihat soalan-soalan yang keluarnya ialah dia tak lari daripada 2, 1 ataupun 1, 2. Macam saya cerita di awal dulu. Sama ada muamalah 2, munakahat 1 ataupun muamalah 1, munakahat 2 di bahagian A. Di bahagian B pula sama ada miras 2, jenayah 1 ataupun miras 1, jenayah 2. Tengok kepada keadaan. Jadi pada tahun ini jangkaan saya saja. Tajuk di bahagian muamalatnya ialah mungkin saya rasa lah sebab oleh kerana kajian soalan ini lama dah tak keluar, maka tajuk muamalah contoh saya kata sewa, tajuk sewa. Tajuk yang kedua gadaian. Tajuk yang ketiga ialah ijarah ataupun kita kata sewa. Hibah, maaf. Tajuk hibah ataupun hadiah. Kemudian di bahagian munakahat, tajuk perkahwinan. Ataupun tajuk yang kedua tajuk perkahwinan. Tajuk yang ketiga tajuk talak. Itu tajuk yang kita tengok lama dah tak keluar. Manakala bahagian miras pula yang bawah tu bahagian miras, iaitu tajuk mungkin kita tengok liability dalam harta pusaka. Itu. Dan kita buat kajian begitulah. Miras, jenayahnya dan seterusnya.
Maka kita lihat kepada kekerapan soalan yang dah keluar, kemudian kita tengok mana soalan yang lama dah tak keluar, maka kita bajetlah, kita target, itulah tajuk yang kita akan spot keluar pada tahun-tahun yang akan, tahun ni lah, tahun 2021 insya-Allah. Kemudian kita lihat kepada slide yang seterusnya. Okey, siapkan nota ringkas mengikut kumpulan ataupun individu. Kerana apa? Bila kita menyiapkan nota ringkas, kita dengan sendirinya kita dah membaca, atau kita kata kita dah study, kita dah ulang kaji yang tersebut. Dengan kita caranya kita menulis nota. Kita dah ready. Kita dah buat nota. Maka dengan sendirinya kita dah siapkan ulang kaji kita. Seterusnya, peka pada persoalan yang perlu diaplikasi. Peka pada persoalan semasa yang perlu diaplikasi. Contoh kata sekarang ini berkaitan dengan yang panas-panas lagi isu yang semasa kita kata berisu dengan COVID-19, COVID-19. Apa isu yang perlu diaplikasi dalam peristiwa COVID-19 yang kita sedang hadapi ini? Mungkin kita boleh aplikasikan dalam bab ijtihad. Ijtihadnya macam mana? Tentang pada perkara yang berkaitan dengan mungkin jenayahnya, berkaitan dengan mirasnya, berkaitan dengan munakahahnya, muamalahnya dan sebagainya. Terhadap isu COVID itu sendiri. Begitu juga dengan isu-isu yang sebelum ini, isu tentang kehilangan pesawat MH370. Mungkin itu isu. Maka kita boleh relatekan, kita boleh kaitkan isu tersebut dengan masalah semasa dalam perkahwinan. Bagaimana keadaan suami atau keadaan isteri yang ditinggalkan oleh suami yang kehilangan dalam pesawat MH370. Contoh saya kata. Itu adalah isu-isu semasa yang perlu diaplikasi. Kemudian caranya bagaimana nak aplikasikan isu semasa ini, kita kena yang keenam, baca majalah semasa untuk soalan B dan C. Saya kata perlu baca majalah semasa ni kerana apa? Itu adalah banyak isu-isu semasa yang ditulis dalam majalah-majalah, contohnya Al-Islam ke, majalah Siswa ke, dan berbagai majalah semasa yang banyak isu-isu yang berkaitan dengan kita di tingkatan 6 STPN ini. Okey, seterusnya yang ke-8. Kita hendaklah dalam soalan kita, saya menyeru kepada pelajar di mana-mana pun, cuba beri jawapan yang kritis atau jawapan yang kreatif dan pendapat yang mantap serta hujah yang konkret. Kadang-kadang kita tengok pelajar ni dia ada idea tapi kadang-kadang tidak kritis. Kadang-kadang poin yang diberi poin kekampungan mereka. Poin kekampungan. Kadang-kadang dia kata dulu masyarakat jahiliah duduk dalam kegelapan kerana apa? Tak ada elektrik. Gelaplah, tak ada elektrik. Itu poin-poin yang tidak kreatif, tidak kritis, pendapat yang tidak konkret. Maka cuba bagi hujah yang konkret dengan menyatakan kita di kata 6 ni, kita nak hujah yang konkret, mesti kita berhujah dengan sama ada berdalilkan Al-Quran, berdalilkan dengan Al-Hadis, ijma' ulama' qiyas dan sebagainya yang kita dah belajar. Okey, pelajar-pelajar sekalian. Yang ke-9, jangan memberi pendapat dengan emosional. Contohlah saya kata, emosional. Kadang-kadang soalan tanya hikmat poligami. Jelaskan 3 hikmat poligami. Ini bagi pelajar perempuan lah biasa saya jumpa. Pelajar perempuan bila tanya hikmat poligami, dia jawab emosi. Bukan dia jawab soalan yang orang tanya. Dia kata mana ada hikmat poligami. Ayah saya poligami, mak saya jadi macam-macam. Tak ada kelebihan pun. Sedangkan dari segi poligami ada hikmat dia. Sebab tu Allah Ta'ala dia tak datang satu benda itu dengan sia-sia. Mesti ada hikmat, mesti ada kelebihan dia. So saya nak sarankan kepada pelajar, cuba jawab soalan itu, jangan jawab dengan emosi. Mesti jawab dengan hujah kita yang konkret. Okey, seterusnya. Perancangan. Kalau sebelum ini kita tengok sebelum pelajar nak masuk peperiksaan. Okey, sekarang ini kita cuba lihat bagaimana perancangan pelajar
semasa peperiksaan bermula. Kadang-kadang kita rasa macam nervous, kita rasa macam kalut, tak boleh nak buat apa. Tengok soalan aja mula dah peluh dah. Okey, saya nak bagi tip pada pelajar-pelajar sekalian. Yang pertama sekali, semasa peperiksaan, selain kita orang Islam, kita duduk elok-elok di atas kerusi kita, selawat banyak-banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cuba masuk tengok soalan yang ada atas meja. Ketua pengawas kata, cuba buka soalan, tengok, cek. Maka kita ambil buka soalan, pilih soalan. Pilih soalan yang tepat. Jangan risau, cuba pilih soalan yang tepat. Ambil masa, pilih soalan. So, baca soalan tu bagi faham. Baca keseluruhan. Nombor 1A, apa dia nak? Nombor 1B, apa dia nak? Nombor 1C, apa dia nak? Kemudian baca soalan kedua, 2A, 2B, 2C. Dan seterusnya. Baca keseluruhan dulu soalan tu, ambil overall. Kemudian baru kita ambil masa pilih soalan. Tak apa, jangan bimbang. Ambil masa 10 minit pun tak apa di situ untuk kita memilih soalan yang tepat. Kerana apa saya kata kadang-kadang berlaku. Pelajar tersilap. Tersilap pilih kadang-kadang soalan yang dirasa dia boleh jawab, dia pun terus jawab tu. Sedangkan soalan lain mudah lagi dia tak baca. Itu yang risau. Kemudian yang kedua, ini saya nak tekankan juga yang kedua. Jangan jawab lebih daripada 4 soalan. Jangan jawab lebih. Soalan semua sekali ada, bahagian A ada 3, bahagian B ada 3. So 6 soalan sahaja. 6 soalan sahaja, jangan jawab lebih daripada 4. Maka kena jawab 2 bahagian A, kemudian 2 di bahagian B. Jangan jawab lebih. Kerana apa? Ini pernah berlaku. Pelajar yang jawab lebih daripada 4, satu, dia akan makan masa. Yang kedua, soalan yang dijawab tidak akan diperiksa. Tu yang paling rugi sekalinya ialah kita jawab tapi tidak diperiksa. Contoh. Dia jawab di bahagian A, dia jawab soalan 1 jawab, 2 jawab, 3 jawab. So pemeriksa akan periksa hanya soalan 1 dan 2 saja. Soalan 3 tak periksa. Walaupun jawapan soalan 3 itu satu jawapan yang baik, yang tuntas dan jawapan yang kita rasa perfect, boleh jawab dengan baik. Tiba-tiba tidak diperiksa. Maka sebab tu saya kata pilih soalan, nombor 1 pilih soalan yang betul-betul kita nak jawab. Kemudian jangan jawab lebih daripada 4 soalan. Membazir masa dan tidak akan diperiksa sekiranya lebih daripada 4 soalan yang kita jawab. Okey, boleh faham anak-anak sekalian. Kemudian saya akan bagi tahu sini bahawa tentang agihan masa. Kita ada masa 2 jam, iaitu 120 minit. Kita ada 120 minit masa nak menjawab, iaitu 2 jam untuk 4 soalan. Maka kalau kita bahagikan, kalau anak-anak tengok, kalau kita nak bahagikan hanya 20 hingga 25 minit saja untuk satu soalan. Kalau 20 minit ataupun 25 minit, kita ada 100 minit. Kalau kita 20 minit saja untuk satu soalan, kita hanya 80 minit saja. So ada 40 minit lagi masa. Apa yang kita buat? Satu tadi, pilih soalan yang mula-mula tadi. Ambil masa pilih soalan. Okey, kemudian seterusnya. Kita tengok seterusnya. Okey. Kalau kita tengok seterusnya, apa yang kita nak buat dengan masa yang ada ini? Setelah kita dah menjawab, masa masih ada. Pilih soalan dah pilih dah. Ambil masa dah. Jawab dah. Apa lagi yang kita kena buat? Kita kena semak semula jawapan yang siap dan baca apa yang kita tulis. Dan tambah apa yang perlu dan sebaliknya. Kadang-kadang saya kesian kepada pelajar-pelajar. Tengok pelajar saya lah terutama sekali saya tengok. Bila saya periksa kertas dia orang ni, tengok. Kadang-kadang dia nak bagi tu, kadang-kadang dia nak kata boleh. Tapi ada perkataan tidak di depannya. Menyebabkan jawapan jadi salah. Sebab apa? Dia tak baca semula. Bila dah siap, mungkin apa benda yang dia buat, kita pun tak tahu. Itu penting. Yang kelima, cuba gunakan perancangan untuk jawab soalan tersebut. Mungkin saya kata buat rangka dulu. Buat rangka jawapan. Kadang-kadang kita mari perasaan rasa berdebar, rasa takut bila masuk dewan peperiksaan.
So apa yang kita perlu buat? Saya rasa buat rangka dulu. Soalan datang tu, mari kepada kita baca soalan, kita cuba luahkan di kertas soalan tu tak apa, ataupun di kertas jawapan tu sendiri. Kita buat rangka. Jangan terus menulis, buat esei, buat karangan terus. Buat rangka dulu apa yang perlu, apa yang tak perlu, apa yang kita kena buat rangka-rangka A, B, C. Kalau A ni dia nak 2 benda, buat 2. Kalau B tu dia nak 3 perkara, kena letak 3, petak kosong. Kita cuba buat rangka. Macam kita buat wow lah. Orang Kelantan kata buat wow. Wow tu, dia tak boleh nak buat wow tu pakai buat rumah dia tu, buat rangka dulu dengan buluh. Rangka yang baik menyebabkan hasil kita jadi baik. Okey, seterusnya. Mesti jawab apa yang ditanya oleh soalan. Kadang-kadang soalan tanya lain, jawab lain. Contoh saya kata, cuba tengok contoh. Orang tanya soalan tentang apa ni? Kalau kita tengok contoh. Okey, contoh. Jelaskan konsep khiyar dari segi pengertian dan dalil serta nyatakan 2 hikmat pensyariatannya. Okey, jelas soalan nak apa benda? Soalan nak pengertian khiyar. Itu soalan nak. Kadang-kadang pelajar tanya, bila ditanya soalan khiyar, dia pergi jawab jual beli. Dia pergi jawab tukar barang dan sebagainya. Orang tanya dalil khiyar, dia pergi bagi dalil jual beli. Maka menyebabkan salah. Orang tanya lain, dia jawab lain. Itu antaranya lah. Okey, balik. Kemudian saya nak tekankan juga kepada pelajar. Cuba bulatkan kata kunci. Kata kunci soalan tu macam yang saya terang sebelum ni. Kata kunci berikan, jelaskan, terangkan tu, itu kata kunci. So dalam soalan periksa nanti, anda cuba bulatkan kata kunci. Bulatkan kata kunci soalan dan gariskan apa dia kehendak soalan. Kita tengok contoh. Okey, jelaskan itu kata kunci. Jelaskan, awak cuba bulatkan. Pelajar cuba bulatkan, dijelaskan. Kerana apa? Jelaskan itu menurut kata kunci. Kalau sebelum ni saya terangkan, kalau jelaskan, apa maksud dia? Mesti ada huraian, mesti ada penerangan, mesti ada penjelasan. Kemudian gariskan kehendak soalan. Apa dia nak garis? Kalau dalam soalan ni dia nak kepada cuba tengok atas. Dia nak kepada pengertian khiyar. Kemudian apa dia? Yang kedua dia nak dalil khiyar. Kemudian dia nak apa lagi? Dia nak hikmat khiyar. 2 hikmat khiyar. Maka gariskan di bawah pengertian, dalil dan hikmat khiyar. So kita, apa yang menyebabkan kita supaya kita tidak tertinggal apa yang soalan nak. Maka jawapan kita pun mesti, yang pertama sekali mesti ada pengertian khiyar campur dengan huraian. Sebab apa ada huraian? Kerana soalan jelaskan. Bila jelas mesti kena ada huraian. Jangan tak ada huraian. Kemudian dalil khiyar. Dalil khiyar kena bagi dia khiyar. Sama ada dalil macam cerita di awal tadi. Dalil kena bagi matan ayat. Maksudnya matan ayat itu daripada teks ayat Al-Quran lah. Dan teks hadis. Kena bagi dalil. Kemudian hikmat. 2 hikmat khiyar. 2 hikmat khiyar, 6 markah dia bagi. Maka mestilah tidak dapat tidak. Contohlah saya bagi jawapan sini. Dapat memikirkan dengan mendalam terhadap kepentingan masing-masing. Campur dengan huraian. Campur dengan huraian. Kemudian mengelakkan timbul penyelesaian, campur huraian. Mengelakkan pergaduhan, campur huraian. Semua sekali kena ada huraian, kena ada penjelasan. Barulah kita dapat markah penuh. Iaitu 12 markah yang diperuntukkan kepada kita. Okey, seterusnya. Cuba kita tengok semula. Okey, cuba tengok sambungan lagi. Yang ketiga saya nak tekankan juga di sini tentang penggunaan bahasa dan istilah. Kadang-kadang bahasa dan istilah yang digunakan itu mestilah bahasa yang betul. Bahasa kebangsaan yang tepat. Sebab, kerana apa saya kata begitu? Kerana penggunaan bahasa yang tidak betul, terutama sekali kita, saya sendiri, saya orang Kelantan. Pelajar-pelajar orang Kelantan ke orang bukan orang Kelantan pun nak ceritanya, sebab kita kena ingat
Skrip orang Kelantan bukan orang Kelantan yang memeriksa. Kita kena ingat. Skrip orang Kelantan, orang Kuala Lumpur, orang Johor, orang Sarawak, kadang-kadang orang Sabah yang akan memeriksa. Mana-mana subjek pun begitu. Jadi saya cuba jangan guna istilah-istilah kedaerahan. Jangan guna istilah chatting, biasa SMS, guna bahasa. Contoh, saya cuba buat bahasa ni. Orang pernah guna bahasa chatting. Yang kau kasih kepada gua tu tak sampai sekali lagi bro. Contoh. Dia guna ringkasan contoh YG. Okey lagi YG. Pernah saya jumpa dalam skrip pelajar saya dia tulis air ca. Air ca. Orang Kelantan je pun air ca ni. Air ca ni air longkang. Dia tak boleh nak istilah dia tu. Jadi guna istilah bahasa yang standard kebangsaan. Sebab kita tak tahu siapa yang memeriksa kertas kita. Kadang-kadang bila tak faham istilah menyebabkan jawapan kita jadi salah. Okey. Yang keempat, saya nak tekankan juga sekarang susunan jawapan mestilah kemas dan betul. Kenapa susunan jawapan mesti betul? Kita kena ingat. Bila saya periksa kertas pelajar saya di sekolah, saya tengok pelajar ni kadang-kadang saya kalau ikut cara saya memeriksa, saya akan periksa soalan by soalan. Saya akan periksa soalan satu dulu, soalan pelajar satu, soalan satu, pelajar dua, soalan satu, pelajar tiga, soalan satu. Okey, bila saya tengok pelajar empat tak jawab soalan satu, maka saya bykan dia, duduk di belakang. Tiba-tiba, bila saya siap soalan satu, saya tengok pelajar empat ni, letak susun jawapan dia tu, soalan satu duduk di belakang. Ini menyebabkan saya sebagai pemeriksa, saya sebagai pemeriksa kertas pelajar saya rasa nak marah. Menyebabkan emosi saya terganggu. Contoh saya kata. So saya kata pelajar-pelajar tolong susun jawapan dengan betul dan kemas. Sebab ini menyebabkan gangguan emosi kepada setiap orang pemeriksa lah. Itu. Kemudian yang kelima, jawapan sebolehnya dalam bentuk poin. Ini saya cadangkan pelajar-pelajar biar ada struktur. Tak perlu kita nak buat karangan macam bahasa Melayu sangat dalam syariah. Syariah tak perlu pun karangan dalam bahasa Melayu macam bahasa Melayu. Tak perlu. Yang penting kita ada poin. Buat bentuk poin. Kemudian di bawahnya ada huraian. Poin, huraian. Poin, huraian. Poin, huraian. Itu sebenarnya lagi baik untuk membantu anda untuk mendapat markah yang baik. Kemudian, yang keenam. Kalaulah soalan tu tanya tentang pendapat ulama. Ini saya nak bagi tip. Soalan pendapat ulama. Maka jalan selamatnya. Saya nak kata jalan selamat. Bagaimana nak tulis? Tengok contoh. Okey, contohnya ialah soalan kata bincangkan. Bincangkan pendapat ulama tentang hukum penarikan balik hibah. Ini contoh soalan yang pernah keluar. Maka jawapannya macam mana? Saya nak bagi jawapan yang selamat untuk calon-calon atau untuk pelajar-pelajar saya sendiri pun. Jawapan dia yang pertama sekali, pelajar cuba jawab setengah ulama berpendapat mengatakan penarikan balik hibah itu dibolehkan. Ini pro, dibolehkan. Tak perlu sebut siapa ulama kata. Hanya pelajar sebut sebahagian ataupun setengah ulama saja. Tak perlu sebut ulama Syafi'i ke, ulama Hambali ke, ulama Maliki ke, tak perlu sebut. Nak selamat hanya sebut sebahagian ulama ataupun setengah ulama mengatakan penarikan balik hibah dibolehkan. Tapi nak campur apa? Campur alasan, campur dalil. Kemudian dua, sebahagian ulama lain pula mengatakan penarikan balik hibah tidak boleh. Tak perlu juga sebut nama ulama. Siapa ulama yang kata tak boleh? Siapa ulama kata boleh? Tak perlu sebut. Hanya sebut sebahagian saja. Ini saya kata jalan selamat. Kalau pelajar tahu nama ulama, tak apa sebut. Saya bimbang, takut pelajar tersalah. Ulama Syafi'i kata tak boleh. Dia kata ulama Syafi'i kata boleh. Maka jawapan jadi salah. Jadi nak jalan selamat, kita nak jalan selamat sebab untuk periksa ni untuk markah. Tak salah kalau kita sebut setengah ulama. Tak salah kalau kita sebut setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Yang penting kita ada alasan dan kita ada dalil setiap ulama. Kemudian yang terakhir, yang ketiga tu,
Mesti lepas kita cerita ulama pertama kata boleh, ulama kata kedua kata tak boleh, kemudian yang ketiga soalan bincang kena ada apa? Kena ada pendapat calon ataupun kesimpulan daripada perbincangan ulama tersebut. Okey, itu contoh. Kemudian kita balik kepada seterusnya. Okey, seterusnya kelemahan yang biasa ada pelajar-pelajar. Bila saya tengok kertas pelajar-pelajar saya, kadang-kadang ialah benda yang tidak masuk akal pun ada berlaku. Contoh yang pertama sekali, tidak faham kehendak soalan. Soalan tanya lain, dia jawab lain. Soalan tanya lain, jawab lain. Macam saya cerita di awal tadi. Apa benda? Soalan tanya pengertian riba, dia pergi jawab pengertian jual beli. Soalan tanya jual beli mu'atah, dia pergi jawab jual beli salam. Soalan tanya jual beli istisna, dia pergi jawab jual beli salam. Dia tertukar tunggang terbalik macam keluarga 69. Jadi itu menyebabkan apa yang ditanya soalan jawab lain, maka kosong markah. Kurang persediaan dalam menjawab soalan. Kerana apa? Mungkin tidak membaca ataupun membaca dengan tidak fokus, menyebabkan kurang. Yang ketiga, kurang peka pada masalah semasa ataupun isu-isu semasa. Contoh sekarang ni musim COVID. Cuba tengok contoh yang saya bagi. Soalan kata look, ni saya bagi contoh saja, tak ada kaitan dengan syariah ya. Tak ada contoh, tak ada kaitan dengan syariah. Cuma saya bagi contoh saja. Soalan kata look at the chart and say the color, not the word. Saya tahu peka tak peka kepada calon-calon. Soalan kata tengok pada carta, sebut color bukan perkataan. Kalau pelajar tak peka, dia akan sebut yellow. Yellow, blue. Sedangkan itu green. Yang blue itu ialah red. Yang orange itu ialah blue. Sepatut sebut green, red, blue. Bukan sebut perkataan. Itu saya nak bagi contoh. Pelajar tidak peka pada apa yang ditanya. Persoalan semasa. Yang duduk depan mata dah. Tidak peka lagi. Okey, balik semula. Kemudian yang paling malang sekali, mungkin mereka rasa dah jawab soalan. Okey, dah jawab soalan, dah jawab dah. Masa banyak lagi. Kemudian apa perlu buat? Dia tidur dalam peperiksaan. Tak baca. Saya kata tadi kalau masa lagi banyak, masa banyak kita kena baca. Baca semula jawapan kita supaya apa yang kita tertinggal, kita dapat tambah. Apa yang lebih, kita potong. Ini menyebabkan tidur. Apa yang isu bila tidur dalam peperiksaan? Bila tidur dalam peperiksaan, menyebabkan soalan kadang-kadang baru jawab 2 soalan. Kadang-kadang baru jawab 1 soalan dah tidur dah. Ni tidur ni menyebabkan, so sebelum masuk peperiksaan, cubalah ambil masa yang cukup. Ambil masa kita tidur yang cukup. Kita banyakkan berdoa kepada Allah SWT. Kemudian seterusnya, tiada perancangan dalam menjawab soalan. Kadang-kadang, saya pun pernah berjumpa dengan pelajar. Kalau bahasa Kelantan disebut bolok. Tulisan tu kadang-kadang, ya Allah. Bukan tulisan. Bolok di sini maksudnya tiada perancangan dalam jawapan tu. Banyak campur aduk. Kadang-kadang sini A. B tak ada. Lepas A, C. Lepas C, mari B pula. Tidak teratur dia punya jawapan itu. Kadang-kadang tak tahu di muka surat mana. Itu pun kena bagi tahu kepada calon-calon, kepada pelajar-pelajar supaya dalam itulah tujuan kita semak semula jawapan yang kita dah tulis. Kemudian saya jumpa lagi kelemahan. Tidak tepat dalam menulis dalil. Kadang-kadang dia tulis dalil, tapi tidak tepat. Kadang-kadang dia reka. Ada yang saya jumpa, calon ataupun pelajar saya lah ni. Pelajar saya ni dia suka, dia reka-reka dalil. Nas dia tulis dengan, dia tulis sendiri. Bukan daripada hadis pun, bukan daripada ayat Quran pun. Dia main reka sendiri. Ataupun yang paling malang sekali, langsung tidak menulis dalil. Itu yang paling malang lah pada saya. Kemudian, saya jumpa juga tulisan. Pelajar saya ni ada yang tulisannya ialah comok, susah nak baca dan sakit mata memandang. Menyebabkan yang sakit mata memandang tu okey lagi, yang tak boleh nak baca tulisan. Kita kena ingat, tulisan kita
Orang lain yang nak baca, bukan kita yang nak baca. Pelajar-pelajar, cuba ingat yang saya kata. Tulisan apa yang kita tulis, kita jangan anggap kita nak baca. Kita kena anggap tulisan tu orang yang nak baca. Ramai tulisan macam tulisan doktor. Kalau pelajar saya beritahu macam tulis dengan kaki. Ni, paling malang tulis dengan kaki ni. Jaga tulisan. Walaupun tulisan kita tak cantik, bukan saya kata tulisan tu cantik, tapi tulisan tu biar bersih, smart, satu-satu tulis. Biar orang lain boleh baca tulisan kita. Dan jangan bagi sakit mata memandang pemeriksa. Kesian pemeriksa nak periksa banyak kertas. Tengok-tengok tulisan kita tak boleh nak baca pula. Menyebabkan jawapan kita betul. Pemeriksa nak bagi markah tak boleh. Sebab apa? Tak boleh nak baca apa jawapan sebenar kita. Okey, seterusnya. Saya harap kepada pelajar-pelajar. Dapat ambil iktibar, dapat ambil pengajaran daripada apa yang telah saya sampaikan pada hari ini. InsyaAllah saya banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar pelajar dapat menghadapi peperiksaan semester 1 dengan jayanya SPM 2021 insya-Allah. Saya kata sekadar itu dulu untuk kali ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.